كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan FB Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah daripada awal tadi kita lihat ada di kalangan jemaah kita yang sudah masuk di ruangan FB memberikan salam kepada saya, admin dan teman-teman online kan yang sentiasa setia bersama dengan kuliah saya lah pada setiap pagi Selasa ini. Jadi di awal tadi kita ada Liza ya. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam Liza. Terima kasih kerana menjadi orang yang pertama memberikan komen di ruangan ini. Kemudian kita ada Kak Nur di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Okay, bagi love. Terima kasih. Selamat pagi dan semoga kehidupan kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin insya-Allah. Kak Nur, terima kasih atas doanya. Kak Aisyah Taha kita ada dengan kita pada pagi ini juga. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Semoga berada dalam rahmat ilahi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi amin. Alhamdulillah, thank you so much admin for this FB live. Cik Salimah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Salimah ada dengan saya. Kak Zah juga ada di situ. Selamat pagi Ustazah, selamat pagi. Moga sihat dan ceria insya-Allah. Ceria tak saya hari ni Kak Zah? Tengok warna gold. Hmm.
Pakai warna gold kan, warna yang ceria ni, macam kartun dah saya ni. Dekat FE ni kan, kita ada Ana Nur kat situ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, ya semoga sihat sentiasa semuanya. Amin. Mudah-mudahan Kak Rohaya kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tim MKS dan semua. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Rohaya. Apa ada pantun pula kat sini. Kak Mas kita, buah duku, buah nangka. Cik doktor, tak lengkap tu pantunnya. Kak Mas, nak jawab macam mana ya? Buah duku, buah nangka. Tak apa, Alhamdulillah. Kita berjumpa. Okay, bolehlah. Okay, Umi Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, baik muslimah semuanya, tanpa membuang masa pada pagi ini, kita akan mulakan perbincangan di muka surat yang keberapa. Sila lihat di buku masing-masing dan letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan paparkan jawapan yang diberikan. Oh, kita dah Oktober. Hmm. Okey. Muka surat berapa kita hari ni? Lana Leo comel lah Ustazah. Comel. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Okay. Muka surat berapa kita hari ni? Point F. Okey, Kak Zah. Point F, muka surat 266. Okey, Liza. Muka surat 265, second paragraph. Dah habislah Liza. Cik Salimah. Cik Salimah geng kita. Okey, Cik Salimah. Muka surat 277. Alhamdulillah, ada juga Cik Salimah ni kan. Kalau tak, saya sendirian di sini. Kak Noh, muka surat 266, point F, Ustazah. Betul. Okey. Jadi pada pagi ini kita akan mulakan pengajian dari muka surat 266. Kita dah selesai ya perbincangan di point kita yang E. Tak silap saya nak dekat sebulan lebih juga saya bawakan topik point E tu kan. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai pada minggu lepas. Siapa yang tak sempat untuk selesaikan ataupun ikuti ya, boleh lihat rakaman pada minggu lepas. Nanti boleh follow lah apa yang telah kita bincangkan untuk point yang terakhir di point F. Di point E. Dan pada pagi ini kita akan masuk point F kita, muka surat 266. Dan sesiapa yang sama cetakannya dengan saya, kita berada di muka surat 277. Yang penting poinnya sama, iaitu point F bertajuk perbezaan hukuman sesuai dengan tingkatan dosa. Okey, sanadnya tak terputus. InsyaAllah sanadnya tak terputus, betul. InsyaAllah sanadnya terus bersambung ya hingga ke saya. Alhamdulillah. Tak ada yang ni ya diragui ya perawinya ya Kak Mas ya. Semuanya perawi-perawi yang fiqah insya-Allah. Baik, admin boleh paparkan slide saya. Terima kasih. Baik. Di sini kita akan mulakan pengajian kita tentang point F di situ dan perbezaan hukuman sesuai dengan tingkatan dosa. Baik. Perenggan dia punya perenggan ni bagi saya macam pendek-pendek je lah ya. Pendek-pendek sahaja perenggannya dan diterangkan kepada kita surface saja dulu. Sebab nanti pada perenggan-perenggan yang akan datang dijelaskan kepada kita dengan lebih terperinci untuk setiap satu yang dia sebutkan ya pada perenggan-perenggan yang ada di poin ini. Baik, tapi tak apa, kita lihat satu persatu terlebih dahulu di sini supaya kita akan jelas nanti di kemudian hari apa yang akan kita bincangkan tentang setiap paragraf yang dikemukakan kepada kita pada pagi ini. Baik muslimah, di sini ya diterangkan begini kepada kita. Mengingat bahawa dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa kita ni dia ada level dia. Okey. Ada level 1, level 2, level 3. Macam rumah flat lah ya. Okey. Ada level 1, level 2, level 3 kan. So kita tak tahu adakah bukan kita tahu, kita ni sekarang ni buat dosa level yang mana kan. Jadi di sini kita akan bincangkan tingkatan-tingkatan dosa itu. Maknanya dari sudut darjatnya, kerosakannya. Sebab ada orang je buat dosa kecil kan. Kemudian ada yang buat dosa besar begitu. Tapi ada orang buat dosa besar tapi ada yang lebih besar daripada dosa yang dia buat. Ini maksudnya dosa itu memiliki tingkatan. Jadi apabila dosa memiliki tingkatan, di sini menunjukkan bahawa hukumannya juga sama. Jadi kita tak katalah orang buat dosa yang besar, tiba-tiba Allah berikan kepada dia dengan hukuman yang
ringan. Tak begitu kan? Ada orang dia buat dosa yang ringan, takkanlah tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada dia dengan hukuman azab yang besar begitu. Jadi di sana pasti uh, hukuman akan mengikut kepada tingkatan dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba. Okey, jadi sekiranya seseorang hamba dia melakukan dosa, orang kata level 1 kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia hukuman yang setimpal lah. Begitulah ayat kita ya. Yang setimpal dengan apa yang mereka lakukanlah berikutan kepada tingkatan, darjat dan kerosakan yang ada pada dosa tersebut. Okey, jadi di situ sebab tu dia kata mengingat dosa itu bertingkat-tingkat dari segi darjat dan kerosakannya, maka hukumannya pun bertingkat-tingkat sesuai tingkatan dosa tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi perbincangan kita ya muslimah, banyak kali saya ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan balasan ke atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan ialah tidak kira sama ada di dunia maupun di akhirat. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan hukuman di dunia. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada dia dengan hukuman di alam barzakh. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia hukuman di akhirat. Hukuman di dunia ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan. Maknanya Allah tak berilah, Allah tunda hingga ke akhirat ataupun nantilah masuk ke alam barzakh. Kita ada satu fasa kehidupan di alam kubur dan biasanya bila kita mati dalam keadaan yang berdosa, kita akan diazab di dalam kubur kita. Kemudian nanti bila dibangkitkan daripada alam kubur, masuk ke hari kiamat nanti kan, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dengan azab yang sebenar-benarnya. Walaupun kita kata azab kubur tu dah memang cukup perit dah ya, tapi itu belum real lagi sebenarnya. Itu belum real lagi. Nanti masuk ke alam akhirat, itulah yang kita panggil sebagai azab yang paling real lah, paling, bukan saya nak kata azab kubur tu bedek, bukan itu. Tapi maknanya yang paling dahsyat, yang paling Allah Subhanahu Wa Taala janjilah berkenaan dengan azab di hari kiamat nanti bagi mereka yang melakukan dosa tersebut. Jadi kali ini dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan menjelaskan satu fasal yang ringkas dalam masalah ini. Jadi Imam Ibnul Qayyim kata apa? Dengan mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan alhamdulillah lah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan kekuatan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini untuk menerangkan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada saya kekuatan untuk menjelaskan kepada muslimah-muslimah semuanya, dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada muslimah-muslimah semuanya dengan kekuatan untuk duduk mendengar perbincangan yang telah dimuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini bagi kita sama-sama memahami bagaimana tingkatan dosa ini dan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah memahami tentang tingkatan-tingkatan dosa tersebut, lalu kita dapat jauhi perkara-perkara yang mendatangkan hukuman dan azab Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat itu tadi. Jadi dia kata begini muslimah, dosa ni kita kalau nak tahu dosa tu macam mana, dia ada dua begini. Okey, dosa tu bagaimana? Sebab tu dia kata di sini pokok dosa tu bukan pokok. Okey. Ini bahasa Indonesia lah. Pokok dosa itu dua macam. Maknanya perkara yang kita nak faham, kalau kita buat dosa tu, dia ada dua. Dua ni saja. Okey, pertama ialah bila kita meninggalkan perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menutup aurat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya jaga lisan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah. Okey, ini semua adalah perintah. Tetapi jika kita sebagai seorang muslimah meninggalkan perintah-perintah itu, yang saya sebutkan tadi hanya contoh-contoh sahaja ya. Ada banyak lagi perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai seorang muslimah. Jadi di sini bila kita meninggalkan perintah tersebut, bermakna kita lihat ini adalah dosa. Okey, ini adalah dosa. Begitu juga bila seseorang dia mengerjakan larangan. Maknanya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala ada tetapkan larangan-larangan kan? Okey, larangan berzina, larangan berjudi, larangan minum air khamar, okey, minum air-air memabukkan. Larangan kita ni
berbohong, larangan jadi batu api kan, larangan berbisik-bisik ketika kita duduk bertiga. Banyak lagi larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran. Apa lagi? Larangan membunuh anak contohnya. Larangan menderhaka kepada suami. Ini semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Larang kita untuk lakukan. Maaf, larang kita untuk lakukan. Saya terlihat perkataan perintah di situ. Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kita lakukan. Tetapi bila kita mengerjakan larangan itu, Allah kata jangan mengumpat, kita mengumpat. Ni maknanya mengerjakan larangan itu. Allah beritahu kita dalam Al-Quran, okay, jangan makan riba, tapi kita makan riba contohnya. Allah beritahu kepada kita, jangan dekati zina, kita dekati zina. Semua ini adalah larangan, tapi kita buat. Bila kita buat, inilah yang kita panggil sebagai dosa. Jadi, dosa itu bagaimana? Dua ni saja, pegang muslimah. Kalau kita jadi seorang muslimah yang meninggalkan larangan Allah, kemudian kita meninggalkan perintah Allah subhanallah. Meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Perkara-perkara inilah yang memasukkan kita dalam kategori insan yang berdosa. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Itulah dua dosa yang dengan keduanya Allah memberikan cobaan. Cobaan ni maksudnya ujian kepada nenek moyang jin dan manusia. Nenek moyang. Nenek moyang tu maksudnya ialah keturunan kita yang dulu-dululah. Bukan kita sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dengan dua perkara ini. Tetapi sejak zaman Nabi Adam lagi, ini kita panggil sebagai nenek moyang. Dan kita jangan lupa muslimah, yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dengan taklif ataupun dengan pertanggungjawaban beban ini tentang dosa pahala ada pada dua makhluk, iaitu jin dan manusia. Okey, jin dan manusia. Jadi jin dan manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan pentaklifan ataupun bebanan yang sama. Beriman kepada Allah, kemudian kalau sekiranya kalian ini menjadi orang yang meninggalkan perintah, tak kira sama ada jin atau manusia, ataupun kalian ini mengerjakan larangan Allah, tidak kira juga sama ada di kalangan jin dan manusia, mereka semua ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka dengan azab. Okey, baik. Itu kita lihat surface sajalah ya, berkenaan dosa tu bagaimana supaya kita faham. Yang kita nak kata dosa tu macam mana Ustazah? Okey, ini adalah dosa. Bila kita tinggalkan perintah, kita mengerjakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey, baik. Seterusnya, dosa ini juga boleh kita lihat berdasarkan tempat. Tempat ni macam mana maksudnya? Baik, di sini dia kata berdasarkan tempatnya, keduanya terbahagi menjadi dua perkara. Jadi meninggalkan perintah, meninggalkan larangan, ini yang disebutkan keduanya tadi ya. Kedua-dua ini dia ada tempatnya. Bila kita bincangkan dosa tadi, berdasarkan pada tempat. Di sini dia kata ialah kita lihat iaitu dosa atas anggota tubuh dan dosa yang tersembunyi di hati. Seseorang dia boleh meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah dengan menggunakan anggota tubuhnya. Ini kita panggil sebagai tempat. Okay, kita kalau mencuri, kita guna tangan kita kan? Okay, kita mencuri, kita guna tangan kita. Jadi di sini kita panggil sebagai meninggalkan perintah, mengerjakan larangan dengan anggota tubuh badan kita. Kita mengumpat, kita guna lisan kita kan? Betul tak? Okey, di sini kita panggil sebagai anggota tubuh. Okey, dosa atas anggota tubuh. Kita melihat perkara-perkara yang haram, kita guna mata kita. Kemudian kalau kita plan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara jahat ini, kita guna otak kita kan? Akal kita ni berfikir. Ini semua maksudnya dosa atas anggota tubuh itu tadi. Okey, dan ada juga dosa tersembunyi di hati. Dia ni tempatnya dekat hati. Maknanya kita ni kan cakap dalam hati kan, benci orang ni kan, bunuh baru tahu. Bunuh baru tahu, orang ni menyampah betul, mentang-mentang lah jambu cantik ke apa kan, nak tayang-tayang lah muka dia ke apa, toreh muka dengan pisau baru tahu. Dalam hati macam tu kan, geram sangat dengan orang. Ini kita panggil sebagai dosa tersembunyi dalam hati kita. Yang kita niatkan benda-benda yang jahat kan. Kalau kita niat benda jahat ni, satu je lah dosa dapat. Kalau buat tu makinlah teruk lagi kan. Okey, so niat kan ni, bencinya aku nanti aku sihir kan, hilang dia punya harta benda. Ni semua
khianat kan dalam hati kan, benci, geram. Ni dipanggil sebagai penyakit-penyakit hati. Tapi dosanya berada dalam hati. Benci, geram, dengki, jealous, ni semua yang membara, yang akhirnya buat mata kita merah, kita benci lalu kita terus buat menggunakan tindakan kita yang kita lakukan dengan anggota tubuh badan itu tadi. Okey, so ini kita panggil sebagai berdasarkan tempat. Dosa yang berdasarkan tempat yang mana kita melakukan meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah itu tadi dengan dua tempat tersebut. Seterusnya kita ada dosa yang ada berdasarkan keterkaitannya. Dosa berdasarkan keterkaitan maksudnya dia ada kaitan dengan hak Allah pertama, okey, dengan hak Allah dan hak makhluk. Kan, berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak makhluk. Apa maksudnya? Kita lihat di sini. Semua hak yang dimiliki oleh makhluk mengandung hak Allah. Okay, semua hak yang kita ada ataupun apa-apa yang kita ada di sekitar kita ini berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan orang lain, itu semua kita panggil sebagai hak Allah. Tetapi bila kita kata hak manusia ataupun hak makhluk ini ya, ia adalah dinamakan kerana dengan hak makhluk itu kerana ia wajib ditunaikan jika pemegang hak menuntut hal itu. Tetapi dapat digugurkan jika pemegangnya telah menggugurkannya. Ini sesama manusia lah kita panggil kan. Dosa dengan Allah lain, dosa dengan manusia lain. Ini kita panggil sebagai dosa berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Kan? Kita kalau kita mengumpat orang, maknanya kita ada dosa dengan makhluk itu. Jadi perlu minta maaf. Biasanya kan kita begitu. Ataupun bila kita menzalimi orang lain, kita ada dosa dengan dia. Di sini kita perlu minta maaf dengan dia. Jadi dia, itu yang tadi kata, dia yang memegang. Kalau dia kata, okey saya maafkan, maka gugurlah. Kan? Gugurlah hak itu. Dah tak ada lagi dah maksudnya. Tapi kalau dia tak maafkan, kalau dia nak bawa lah sampai bila-bila benda tu, itu hak dia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dosa berkaitan dengan hak manusia ni lebih dahsyat ya, Muslimah. Jadi kena hati-hati. Kan? Sebab tu kita dengan sesama manusia ni, kan, sesama insan, jangan mudah ya kita ni nak buat jahat dengan orang lain. Kita dengan Allah mudah kalau kita ni jahat tau. Mana kita buat dosa ni mudah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Tapi kalau kita dengan manusia ni leceh sikit. Leceh sikit. Sebab ia melibatkan hati dan perasaan kan, melibatkan trauma, luka dalam, orang tak boleh lupa apa yang kita buat. Ni bahaya. Dan kita menjadi orang yang menzalimi diri dia. Ada banyak perkara lah yang boleh terkena pada diri kita. Kalau dia tak nak maafkan kita, kemudian dia doakan kita yang bukan-bukan. Ni semua perkara-perkara yang Allah berikan haknya kepada orang yang kita zalimi itu tadi. Jadi ini beratlah kan, kita panggil satu perkara yang berat. Sebab tu kita dengan sesama manusia ni jangan kita anggap remeh. Kan? Banyak kali saya ingatkan, hidup kita ni bukan semata-mata kita nak jaga hubungan kita dengan Allah. Tetapi kita perlu juga jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah yang dipanggil sebagai agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah menggariskan hukum-hukum kan, Allah tak letakkan hukuman itu ataupun ketetapan hukum ini hanya tentang hak Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan hukuman ataupun penetapan syariat ini banyak juga ia berkaitan dengan kita sesama manusia. Bagaimana kita bersosial contohnya, bermuamalah kan? Banyak yang ditetapkan dengan hukum. Sebab itu Islam ni kita panggil sebagai gaya hidup, cara hidup kita. Bila kita panggil diri kita sebagai seorang muslimah, maknanya setiap gerak-geri kita, cara hidup kita yang kita lalui di atas muka bumi ini ianya berdasarkan tuntutan syariat. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita ini menjadi seorang muslim yang baik dengan sesama muslim kan? Hatta dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan tentang kita ni adalah bersaudara. Semua ini tujuannya ialah untuk menjaga hak sesama manusia. Agar kita ni tidak sewenang-wenangnya menyakiti orang lain, menzalimi kan, merampas hak orang lain. Ini semua dijaga dalam
agama kita. Okey, baik, seterusnya. Selanjutnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Dosa-dosa tadi yang kita bincangkan. Yang mana kita faham tadi, dosa ialah apabila seseorang dia meninggalkan perintah Allah dan dia mengerjakan larangan Allah. Kemudian ada tempatnya. Maksudnya dosa itu kita buat macam mana? Adakah ia puncanya daripada anggota badan kita, okey, ataupun ia daripada hati, berpunca daripada hati kita. Dan seterusnya, adakah ianya berkaitan dengan hak Allah ataupun ia berkaitan dengan hak manusia ataupun hak makhluk itu tadi. Jadi di sini kesemua yang kita bincangkan tentang dosa itu, ia terbahagi kepada 4 bahagian. Sebab tu di sini dia kata apa? Selanjutnya dosa-dosa tadi terbahagi menjadi 4 kelompok. Okey, dia cakap kelompok lah, tapi saya gunakan perkataan bahagian di sini. Yang pertama dia kata malakiyah. Okey, kedua syaitaniyah, ketiga sab'iyah dan yang keempat bahimiyah. Okey, bahimiyah. Bahimiyah. Tidak mungkin keluar dari 4 perkara ini. Jadi dosa dia tidak mungkin, Imam Ibn Qayyim kata apa? Dosa ni dia tak mungkin terkeluar daripada 4 perkara ini. Kalau kita ada buat satu dosa, bagi dia pasti ada berkaitan antara keempat-empat ini. Sama ada malakiyah, syaitaniyah, sab'iyah ataupun bahimiyah. Okey, baik. Jadi pada pagi ini kita akan bincangkan satu dulu. Yang 3 nantilah. Okey, kita akan fokus kepada satu dulu. Sebagaimana yang terdapat di perenggan yang berikutnya, dijelaskan kepada kita dosa malakiyah ni bagaimana. Kan? Pertama sekali dia kata di situ, dosa malakiyah adalah mengenakan perkara-perkara yang tidak selayaknya dari sifat rububiyah, iaitu ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti keagungan, kebesaran, keperkasaan, ketinggian, menjadikan makhluk sebagai hambanya dan sebagainya. Jadi malak ni kita panggil sebagai hak Allah, malakiyah itu adalah hak Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, rububiyah Allah, ketuhanan Allah. Ini dipanggil sebagai dosa yang paling besar kalau orang lakukannya lah. Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketuhanan ni kita panggil sebagai keagungan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah, ketinggian yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau seseorang dia menjadikan makhluk sebagai yang menjadi Allah itu menjadikan makhluk sebagai hamba Allah dan sebagainya. Jadi ini kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat rububiyahnya, itu sifat ketuhanannya yang perlu kita sebagai seorang muslimah jaga. Sifat-sifat ini agar kita tidak melampaui batas sehingga kita menafikan sifat Allah, sehingga kita menjadi seorang muslimah yang meletakkan sesuatu sama dengan taraf Tuhan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jadi sebab itu di sini pada perenggan yang berikutnya dijelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan malakiyah itu tadi. Dijelaskan dengan lebih terperinci di bawah itu, iaitu syirik dengan Rabb yang maha tinggi termasuk dalam bahagian ini. Jadi bila kita kata orang ini dia buat dosa malakiyah yang berkaitan dengan sifat rububiyah, iaitu ketuhanan yang ada pada Allah, berkaitan dengan kebesaran, keperkasaan, ketinggian, kemahakuasaan. Ini semua yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang kita agungkan. Bila seseorang dia melakukan dosa berkaitan ini, inilah yang kita panggil ia sebagai dosa syirik. Okey, dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana disebutkan di situ ada dua macam syirik yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita di situ. Pertama, dia jelaskan kepada kita begini. Syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya serta menjadikan sembahan-sembahan lain sebagai sembahannya serta menjadikan sembahan lain bersamanya. Menjadikan sembahan lain sebagai bersamanya. Okey. Jadi syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya serta menjadikan sembahan-sembahan lain bersamanya. Ada sesiapa yang nak berikan contoh kepada saya untuk syirik yang pertama ini?
Bagaimana kita kata syirik dalam nama-nama Allah, okey? Sifat-sifat Allah dan menjadikan sembahan lain bersama Allah. Ini syirik. Ada contoh nak berikan? Ada contoh tak Kak Mas? Boleh berikan contoh? Okay, Kak Zah di situ, Liza, Kak Salimah, Bunga Mawar, baru masuk Bunga Mawar. Bunga Mawar di situ kan? Ada sesiapa yang nak berikan contoh? Boleh letakkan di ruangan komen, saya nak lihat. Okay, Ana nak bagi contoh Ana. Kak Rohaya ke? Umi? Bismillah. Ada contoh tak? Tak ada contoh. Kak Aisyah ada contoh Kak Aisyah? Syirik dalam nama-nama, sifat-sifatnya dan menjadikan sembahan lain bersamanya. Syirik yang pertama ni me- meletakkan sesuatu itu setaraf ataupun sama level dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan nama Allah kepada selain Allah seperti Razzaq. Menggunakan nama Allah kepada selain Allah seperti Ar-Razzaq. Okey, tak berapa clear lah Ana contohnya. Boleh jelaskan lagi mungkin ada situations yang you boleh letakkan di situ. Okey, Ana mungkin boleh jelaskan lagi. Kak Mas, Ustazah, is it orang alim dijadikan patung-patung dan disembah? Orang alim dijadikan patung-patung disembah. Okey. Menyembah berhala atau patung, okay, Sharifah Radiyah. Menyembah sesuatu selain dari Allah. Okay. Complicated pula jawapan ni berikan. Okay. Complicated. Menyembah berhala atau patung. Okay, betul. Menyembah berhala atau patung. Ustazah, kalau guna tangkal tu macam mana? Okay, guna tangkal tu macam mana? Itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Okay. Itu nanti dulu. Okay, Lana, nanti. Itu nanti. Ustazah tanya yang first tu. Macam mana? Berjumpa dengan ahli nujum. Berjumpa dengan ahli nujum. Aduh. Okay. Ustazah, is it yang menyamakan sesuatu selain Allah? Betul, betul. Ini semua benda-benda syirik. Okay, ini semua syirik. Percaya pada Allah tapi guna perantaraan berhala. Macam mana tu? Okay, tak apalah. Ini kalau dalam kelas bincang sedap lah. Online ni sedikit nak bincang ya. Dia macam susah. Okay. Ke macam gunakan nama-nama Allah dalam rumah and percaya nama itu boleh protect them. Cute-nya. Ke macam menggunakan nama-nama Allah dalam rumah and percaya nama itu boleh protect them. Okay. Dia ada dua di situ. Okay, baik macam ni lah. Pertama, bila kita kata syirik dalam nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan menjadikan sembahan lain bersamanya. Okey, contoh macam ini. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi bila kita contoh ya, bila kita nampak orang ni mungkinlah kita nampak dia ni ada power, ada taraf yang boleh ni lah, yang boleh mengampunkan. Kita ada dosa, kita tak minta ampun pada Allah, tapi kita jumpa dia, kita minta ampun dengan dia. Ini kita panggil sebagai syirik dalam nama-nama Allah. Ataupun kita lihat gini lagi mudah ya. Allah itu Maha mendengar, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabulkan doa, Maha mengabulkan doa. Ini antara sifat-sifat Allah. Okey. Dan kemudian kita panggil sebagai sesuatu yang memang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita lakukan, berdoa, minta kepada Allah. Tapi kemudian kita pergi berdoa dekat pokok. Contoh kan, kita nampak, oi pokok ni boleh dengar doa kita. Macam tu kan? Kita doa dekat pokok. Wahai pokok, kau ni nampak ada kuasa ya, kau ni macam berpuaka gitu kan. Aku minta lah kau sembuhkanlah anak aku gini. Kita minta pada pokok. Ini bermakna, okay, syirik tahu ni syirik. Kita meletakkan sifat Allah itu pada pokok tu tadi.
Sifat Allah Maha mendengar, yang Maha mengabulkan doa seseorang hamba. Kemudian kita letakkan sifat Allah tu pada pokok tersebut. Ini syirik. Di mana kita tidak percaya kepada Allah. Kita percaya pada pokok. Jadi syirik yang pertama ini adalah syirik besar. Yes, seperti berdoa kepada selain Allah. Kerana ini semua adalah sifat-sifat Allah. Okay, anda kata kirakan macam kalau seseorang percaya bahawa ahli nujum maha mengetahui segala-galanya. Yes, betul Ana. Dia jumpa ahli nujum sebab nak tahu apa akan jadi pada dia pada masa hadapan. Macam tu hihihi. Siapnya hihihi. Macam tu. Oh ya, betul. Kita jadi maknanya kita meletakkan, kita jumpa bomo ke ahli nujum kan. Kita meletakkan bomo ni lah yang paling tahu, maha mengetahui pasal diri kita. Sedangkan takdir kita tentang apa in future untuk diri kita ni yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Itu yang kita beriman. Tidak ada di kalangan kita ni makhluk. Kalau tanya saya, Ustazah, besok apa jadi pada saya? Manalah saya tahu. Manalah saya tahu apa nak jadi pada cik. Kan? Kita tak tahu. Tetapi kita boleh tanya pula pada bomo ni. Bomo, Tok Mo ni macam mana saya ni kalau pergi ambil ambil lesen memandu ni boleh pas tak hari ni? Hari ni dia tanya kan. Boleh, awak boleh pas punya. Kita tanya pada bomo tu. Bomo tu tahu ke? Dia tak tahu sebenarnya. Tapi kita yakin dengan pengetahuan dia yang dia boleh predict. Dia boleh predict lah kita ni akan bagus semua. Apa yang akan berlaku pada kita pada masa hadapan. Jadi ini kita panggil sebagai syirik besar. Kita meletakkan ataupun kita meletakkan bomoh itu ataupun pokok tadi setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitu. Doktor kira macam salah gunakan keagungan Allah. Ya betul. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung tapi kita letakkan keagungan pada benda-benda, pada makhluk. Ni semua dipanggil sebagai syirik dalam nama-nama sifat-sifatnya dan menjadikan sembahan lain bersamanya. Okey, faham now. Macam drama-drama yang ada dialog. Minta maaf cucu orang lalu. Bila masuk hutan ke apa gitu. Yelah, boleh lah. Maknanya kita mengagungkan nenek dalam hutan tu kan. Sepatutnya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu maha menjaga kita, maha berkuasa untuk melindungi kita kan. Tapi kita minta perlindungan kepada datuk nenek dekat hutan tu cucu nak tumpang lalu. Ini yang pertama tadi. Okey, baik. Kita pergi kepada yang kedua untuk lihat apakah perbezaan antara yang pertama dan yang kedua di situ. Baik, yang kedua di sini. Dia kata syirik dalam muamalah dengannya. Okey, syirik dengan muamalah dengan Allah. Maknanya okey, tak macam ni. Baca dulu. Jenis kedua ini kadang-kadang tidak mewajibkan hamba masuk neraka. Okey, saya pun letakkan di situ tidak mewajibkan hamba masuk neraka. Meskipun ia menghapuskan amal yang di dalamnya seorang hamba menyekutukan Allah dengan selainnya. Amalannya tak diterima. Okey, amalannya memang terhapus. Tapi taklah mewajibkan hamba itu masuk dalam neraka. Baik, di sini kita faham ini yang tadi. Siapa cakap tadi? Sekejap saya ada nampak tadi. Okey, macam guna tangkal macam Lana tadi sebut, Kak Lana sebut tadi. Kakak ke adik? Tak tahu panggil kakak tak apa jangan marah kalau salah. Okey, macam tadi Kak Lana kata, Ustazah kalau guna tangkal tu macam mana? Okey, kalau yang kedua ini kita panggil ia sebagai sesuatu yang mana orang ini kenapa dia tak diwajibkan hamba itu masuk neraka? Sebab ada syirik yang kita buat muslimah, kita rasa kita masih lagi bertuhankan Allah. Kan ramai orang berada pada kategori yang kedua ini. Saya tak syirikkan Allah, saya solat, saya masih mengaku Allah tu Tuhan saya yang Maha Esa. Saya tak kata Allah tu tak ada. Saya memang beriman kepada Allah. Cuma saya jadikan tangkal ni sebagai perantaraan sahaja. Maksudnya saya jadikan ia sebagai ikhtiar saya sahaja. Dia gitu. Jadi sebab tu dia tak diwajibkan untuk masuk dalam neraka. Syirik ini dosa yang mewajibkan seseorang itu masuk dalam neraka Allah kerana hilang keimanannya kepada Allah. Tapi ada dosa syirik yang mana Allah tak wajibkan dia masuk neraka. Sebab apa? Dia masih lagi percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dosa, yes dosa. Okey, dosa. Biasanya
yang pada kategori yang kedua ini syirik dalam muamalah. Syirik muamalah tu maknanya kita buat sesuatu, kita buat sesuatu yang mana kita ingatkan ini ikhtiar kita sahaja. Kan? Ikhtiar saya sajalah ustazah sebagai pendinding kan, pakai tangkal sebagai pendinding, pakai apa-apa, letak apa-apa dekat anak kita kan. Yelah ni budak kecil ustazah, dia mana tahu apa-apa ni, apa-apa tiba-tiba kan hantu nak resap badan dia ke apa kan. Saya letak, saya pakaikan dia tangkal ke apa untuk budak ni. Tak boleh. Jadi ini adalah perkara yang kita panggil sebagai syirik. Walaupun kita kata yes, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya untuk kategori yang kedua ini kita panggil ia sebagai syirik kecil. Okey, syirik ni ada dua. Syirik akbar, syirik asghar. Syirik besar, syirik yang kecil. Syirik yang besar itu yang tadilah kita memang totally tak ada langsung kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why kita sanggup minta dengan pokok, dengan bomo, kita percaya dengan kuasa itu, kuasa ini kan. Ini dipanggil sebagai syirik yang besar. Hati-hati, syirik besar ini memang kalau kita buat tak ada orang kata Allah nak bagi fikir-fikir lagi dah nak masuk syurga, nak masukkan kita dalam syurga. Tapi kalau seseorang dia melakukan syirik yang kecil, syirik kecil ini masih lagi ada potensinya untuk seseorang itu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya kata, sebab dalam nas-nas banyak menunjukkan kepada kita, orang yang buat dosa, kalau dia tak bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam api neraka terlebih dahulu. Setelah dia tu Allah azab, dikenakan dengan siksaan api neraka, nanti dengan syafaat Allah, Allah akan keluarkan dia daripada api neraka itu dan Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam syurga Allah dengan syarat dia ada la ilaha illallah dalam hati dia. Kita banyak bincangkan tentang hadis-hadis yang sedemikian, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan penghuni neraka lalu Allah masukkan ke dalam syurganya. Okey. So syirik kecil boleh. Boleh. Maknanya kalau dia buat kemudian dia tak bertaubat kepada Allah, dia boleh Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam syurganya. Tetapi tak bererti kita kata nanti Allah Subhanahu Wa Taala masukkan saya dalam syurga juga kan. At the end kan macam tu kita kata gitu kan. At the end of the day Allah Subhanahu Wa Taala masukkan saya dalam syurga juga. Tak juga muslimah. Kita kena ingat macam ini ya. Syirik kecil ini kita kena halang. Kita kena hindar daripada ia ada dalam rumah. Contoh tangkal tadi kan? Dalam rumah, pada diri ataupun ada di sekitar kita, dekat-dekat ni jangan. Walaupun ia kecil. Kita kata gini, mula-mula kecil, lama-lama nanti dia akan jadi besar. Api kecil, kita kata dia boleh beri manfaat. Tapi bila dia besar, dia akan membakar diri kita. Contoh saya kata, mungkin ada orang kata dia guna tangkal ni sebagai ikhtiar sajalah kan. Tadi kan ikhtiar saja. Okey, ikhtiar kan. Saya guna ni bukanlah sebab saya percaya. Kita bayangkan satu hari kan kita bawa benda-benda tajam lah dalam beg kita kan. Ramai orang, bukan ramai lah, ada orang percaya benda-benda tajam ni Pontianak takut macam tu kan, ataupun benda-benda makhluk-makhluk ni takut benda-benda tajam. Kebetulan ni ada spek kuku kat tepi sini kan, kita simpanlah spek kuku kat dalam kita punya ni. Kita ni muslimah, dia walaupun kita tak jampi serapah apa-apa kan pada benda ni, tapi kalau kita dah yakin benda ini boleh melindungi, itu dah dipanggil sebagai tangkal. Walaupun kita saya tak jampi apa-apa pun Ustazah, bismillah, kan. Tak ada, saya tak jampi apa-apa pun pada tangkal tu. Tapi kalau kita letak benda ni dalam beg dengan niat ini menjadi pelindung saya, dia dah jadi tangkal dah muslimah. Dia dah jadi tangkal dah benda ni kan. Contoh, satu hari tengah duduk-duduk dekat bus stop tu dah sunyi, tak ada orang kan, tiba-tiba kita nampak ada benda jalan. Slow je benda jalan. Kita ni orang ke bukan? Kita tengok kaki dia. Tak ada kaki lah. Kita pun keluarkan kita pisau gini. Kita gini. So benda tu lari. Itu kan kita patutnya bacalah. Saya tahulah ustazah, saya kalau gitu alik betul pun tak keluar ustazah macam tu kan. Okeylah kita faham, tapi sepatutnya
At least lah kita kata auzubillahi minasyaitonirrajim ke bismillah ke, keluarlah nama-nama Allah kan. Tapi apa kita buat? Kita keluarkan kita punya pisau kecil ni kan, kita tunjuk dekat benda tu. Benda tu lari. Kita akan ada satu keyakinan begini tau. Ini syaitan suka ya muslimah. Syaitan dia kata, mula dah ni. Syaitan ni nampak situasi ni kan. Mula kita akan rasa, benda ni berkuasa. Kita kata, benda ni bagus lah, berkuasa rupanya. Betul lah orang cakap. Kita dah mula percaya kan. Kita akan mula percaya inilah yang akan merosakkan akidah kita. Akhirnya daripada syirik kecil, orang itu dia boleh lama-kelamaan pergi kepada syirik akbar, syirik yang besar. Sebab tu syirik kecil ni jangan dibuat main. Jangan dibuat main. Kerana syaitan ni dia akan dekat dengan orang yang buat perkara-perkara syirik. Bila kita buat perkara-perkara syirik ini, syaitan suka. Dia akan mulalah untuk membesarkan apa yang kecil itu tadi di awalnya. Sebab tu di sini Imam Ibn Al-Qayyim kata, lihat dia di perenggan yang berikutnya, jika saya muka surat 278, dia kata bahagian ini merupakan dosa yang paling besar. Maksud dosa malakiyah ini yang berkaitan dengan syirik kepada Allah, ini adalah dosa yang paling besar. Walaupun di sini dia tak terangkan kepada kita tentang syirik kecil tadi, tapi saya terangkan. Di sini bagi saya dia merangkumkan semua itu sebagai syirik yang paling besar. Betul lah, kerana syirik kecil kalaupun kita buat dia boleh bawa kita kepada syirik yang besar. Sebab itu kita perlu hindari, jangan dekat, jangan pun kita sengaja nak ambil-ambil, nak simpan-simpan ya benda-benda gini, jangan muslimah. Bahaya. Sebab biasanya ada syaitan, ada jin yang akan duduk pada tangkal-tangkal ini yang akan buat kita sentiasa buat kita ni untuk percaya, akhirnya dia akan buat kita jadi seorang muslimah yang melakukan syirik yang besar. Jadi bahaya. Maka bahagian ini merupakan dosa yang paling besar, termasuk di dalamnya berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini juga boleh kita panggil lah ya. Atas nama Allah tanpa ilmu, baik tentang penciptaannya maupun perintahnya. Maknanya di sini kita mengubah hukum. Ini juga boleh dipanggil sebagai dosa yang besar berkaitan dengan keagungan Allah itu tadi. Barang siapa yang masuk dalam dosa ini, maka ia telah menentang Allah dalam rububiyahnya. Siapa yang meletakkan diri dia dalam dosa malakiyah itu tadi, bermakna dia jadi seorang hamba yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerajaannya, serta membuat tandingan untuk Allah, iaitu diletakkan sesuatu yang setanding dengan Allah. Kan? Okey, kalau Allah itu maha mendengar doa, kita tengok pokok ni pun sama jugalah. Dia pun boleh mengabulkan doa kita. Okey, mengabulkan hajat-hajat kita. Ini kita letakkan pokok itu setanding dengan Allah. Waliyazubillah. Jangan buat begini ya muslimah. Jangan sampai pergi tawaf dekat pokok ke, letak apa-apa bagi makan ke apa. Ni semua perkara-perkara yang mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita menjadikan Allah setanding dengan, atau menjadikan benda-benda ini setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikata di sini, inilah sebesar-besar dosa di sisi Allah. Bahkan perbuatan tersebut menyebabkan amal tidak lagi bermanfaat. Dan saya datangkan kepada kita dengan satu hadis Nabi SAW sebagai penutup bagi perbincangan kita pagi ini. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Apakah kalian ingin tahu aku beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Ni perkataan dia, bi akbaril kabair. Bi akbaril kabair maksudnya begini muslimah. Benda itu dah paling besar, tapi paling besar lagi. Maknanya besar sangat-sangat. Okey, dan Nabi SAW menyebutkan persoalan ini sebanyak 3 kali di hadapan para sahabat. Lalu mereka pun kata kepada Nabi SAW, qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami. Jadi di sini Nabi SAW meletakkan dosa ini di tempat yang pertama sebagai dosa yang paling besar di antara yang paling besar, iaitu Nabi kata apa? Al-isyraku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, Nabi kata wa uququl walidain, dan menderhaka kepada kedua ibu bapa.
wa jalasa wa kana muttaki'an. Perawi pun menceritakan keadaan Nabi SAW. Oh, kita ingatkan itu dua sahaja. Tapi Nabi SAW kata apa? Apa yang Nabi SAW lakukan? Lalu baginda duduk, yang mana sebelumnya berbaring, kemudian melanjutkan sabdanya, ala wa qawlu zur, dan ketahuilah juga dengan ucapan dusta. Jadi ini adalah 3 perkara yang Nabi SAW ingatkan kepada kita yang muslimah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita jauhi dosa besar yang paling besar ini, iaitu pertama, jangan sesekali kita ini mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, dosa syirik adalah dosa yang tidak terampun. Jika kita mati dengan dosa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam api neraka, kekallah dalam api neraka, tidak keluar-keluar daripada api neraka tersebut. Okey. Seterusnya yang kedua, Nabi sebutkan tadi uququl walidain, iaitu menderhaka kepada kedua ibu ayah. Kita ada 2 ibu ayah kita, jaga mereka baik-baik. Jangan sampai kita melukakan, menderhaka mereka ataupun kita membiarkan kedua ibu ayah kita ini. Jika itu yang berlaku, kita menjadi hamba Allah yang melakukan dosa besar yang paling besar. Dan yang ketiga tadi, Nabi ada sebutkan di pengakhiran hadis baginda, Nabi kata apa? Dan berkata dusta. Jangan suka-suka berbohong, kan? Jangan suka-suka cakap perkara-perkara yang tidak ada lalu kita ada-adakan. Hal ini Nabi SAW dah ingatkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Lidah, kan, dia menjadi punca seseorang masuk ke dalam api neraka. Jadi perlu kita perhatikan ketiga-tiga perkara ini supaya kita menjadi seorang muslimah yang tetap teguh di atas jalan syariat, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada api nerakanya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Okey, seperti riak ya Ustazah. Lakukan sesuatu kerana nak pujian Allah. Nak pujian makhluk. Ya betul. Okey, seperti riak. Ya, Ana di situ dia kata seperti riak. Betul, riak ini bila kita buat satu perkara bukan kerana Allah. Nabi SAW meletakkan riak itu sebagai syirik kecil. Okey, syirik kecil. Amalan tidak diterima. Kita solat, kita solat contohnya, tapi kita nakkan pujian daripada manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma dapat penat sajalah melaksanakan amal ibadah itu, tapi kita tak dapat pahalanya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan orang yang begini dengan azab api neraka. Okey, Umi, jazakillah khairul jazak Ustazah atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Semoga Ustazah dan sekeluarga serta sahabat-sahabat MTS semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Barakallahu fi Ustazah, fiki barakallah Umi Solihah. Terima kasih. Okey, muslimah, itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan kesihatan, kelapangan masa agar kita dapat bertemu sekali lagi di minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا